Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في تأويل. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan, semoga Allah SWT meridai tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan pengajian kita, iaitu pengajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Asy-Syafi'i, yang di mana kita telah pada pertemuan sebelum ini kita telah habis berkenaan dengan bab wudu. Jadi insyaAllah kita akan masuk ke tajuk yang baru, iaitu tajuk ini menyentuh berkenaan dengan perkara yang kita tak pernah buat sebenarnya. Kita jarang buat, tapi sebenarnya perkara ini dibolehkan kita, tapi kat Malaysia ini jarang kita buat. Kalau kita nak jumpa pun dekat negara-negara yang sejuk. Sebab orang yang duduk di negara yang sejuk ini selalu melakukan khuf. Tapi kita dekat Malaysia ini kita dalam keadaan hujan dan panas. Maknanya cuaca kita ini sederhana. Jadi amat jarang sekali lah rakyat Malaysia ini untuk menyapu khuf. Tapi kalau kita nak membuatnya, boleh, tak ada masalah. Jadi apakah tajuk berkenaan? Tajuk berkenaan adalah menyapu khuf. Menyapu khuf ini adalah perkara yang jarang sekali kita dengar, jarang sekali orang buat, tapi sebenarnya dia dibolehkan, tiada masalah. Kerana dalam Al-Quran, kalau kita tengok ayat yang selalu kita baca dalam bab wudu, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas solah wa arjulakum ila, sampai habis ayat itu wa arjulakum ilal ka'bain, itu wa arjulakum, itu riwayat kita, qiraat kita. Jadi dalam qiraat yang lain yang mengatakan wa arjulikum. Sebelum itu wamsahu biruusikum wa arjulikum, maknanya baris bawah. Yang sebelumnya qiraat kita itu wa arjulakum. Yang qiraat lain mengatakan wa arjulikum. Jadi kedua-duanya tidak salah. Bila mana dibacakan qiraat wa arjulikum ilal ka'bain, maka di situ wamsahu biruusikum, membasuh kepala kamu, wa arjulikum, dan menyapu kepala kamu dan juga menyapu kaki kamu hingga ke siku, hingga ke buku lali. Maka di situ dalam riwayat itu mengatakan bahawa menyapu kaki itu adalah merujuk kepada menyapu khuf. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membincangkan pula berkenaan dengan menyapu khuf. Apakah khuf ini? Pengertian khuf ialah kasut kulit. Kasut kulit tak semestinya kasut kulit sebenarnya. Ada yang ulama mengatakan tak semestinya kasut kulit. Kadang-kadang ada juga kasut plastik ataupun kasut getah, tetapi tak semestinya kasut kulit yang menutupi kaki hingga ke buku lali. Maknanya daripada hujung kaki, kuku kaki itu sehinggalah ke buku lali. Jadi ini adalah ta'arif. Buku lali ialah tulang sendi yang timbul di antara kaki dan betis. Mana ada dua biji yang timbul di kaki, itu adalah buku lali. Jadi
khuf ini adalah apa-apa barang ataupun kasut kulit yang menutupi daripada kaki hingga ke buku lali. Maknanya tiada lubang kat situ. Macam kasut krok kan ada lubang, maka itu bukan khuf. Ataupun stokin je bukan kasut, tapi dia menutupi antara kaki ke lutut hingga ke buku lali, tapi itu bukannya khuf. Itu bukannya khuf. Ataupun kasut yang kita selalu pergi kerja, itu juga bukan khuf. Kerana apa? Kerana nampak buku lali. Jadi khuf ini adalah apa-apa kasut kulit yang menutupi kaki hingga ke buku lali. Itu pengertian khuf. Jadi kita akan belajarlah apa syarat-syarat dia tu. Syarat-syarat khuf, apa hukum menyapu khuf, bilakah tempoh bermulanya khuf itu, cara nak menyapu khuf dan sebagainya. Jadi kita boleh amalkan je lah. Kita boleh amalkan di Malaysia ini. Jadi khuf ini adalah kasut kulit. Kalau kita tengok kat Shopee, kalau kita beli khuf yang macam ada sepasang kasut kulit itu yang tutup buku lali hingga ke kaki, itu adalah khuf. Jadi apakah hukum menyapu khuf ini? Menyapu khuf adalah dengan air adalah satu keringanan. Menyapu khuf dengan air adalah satu keringanan rukhsah yang harus. Maknanya kalau kita nak berwuduk, membasuh kaki hingga ke buku lali, itu adalah perkara yang wajib. Akan tetapi kalau kita saja-saja hendak tukar kepada memakai khuf dan menyapu ke atas khuf tersebut, maka itu juga adalah harus, tiada halangan. Maknanya tak ada syarat. Kalau tak ada air barulah boleh menyapu khuf. Itu bukannya macam tayamum. Dia bukannya macam tayamum. Kalau tayamum kan kena memakai debu. Sekiranya tiada air, itu syarat dia, kena sekiranya ada air. Akan tetapi kalau khuf ini, kalau kita ada air sekalipun yang banyak, kita boleh juga menyapu khuf. Dalam keadaan kita pakai kasut, kita nak duduk rumah sekalipun, boleh juga untuk kita menyapu khuf. Tapi ada syarat-syaratnya lah. Nanti kita akan belajar. Jadi menyapu khuf dengan air adalah satu keringanan yang rukhsah yang harus bagi lelaki dan perempuan. Maknanya lelaki ataupun perempuan dibolehkan untuk menyapu khuf ni dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan, sama ada ketika musim panas ataupun sejuk, ataupun dalam keadaan bermusafir ataupun mukim, ataupun ketika sihat ataupun sakit. Perbuatan ini adalah ganti membasuh kaki ketika berwuduk. Jadi dalam keadaan apa-apa sekalipun, ketika kita duduk di rumah, ataupun kita tak pergi mana-mana, ataupun kita bermusafir, ataupun kita pergi England yang cuacanya sejuk, ataupun kita duduk di Malaysia yang cuacanya panas lembap, ataupun kita dalam keadaan sihat ataupun sakit, kita boleh menggunakan cara ini, iaitu menyapu khuf, bagi menggantikan membasuh kaki hingga ke buku lali tu. Jadi menyapu khuf ini adalah dibolehkan, dia rukhsah bagi orang sesiapa pun. Tapi rakyat Malaysia ni jarang mengaplikasikan khuf ini kerana ia tiada keperluan. Sebab kau nak pakai kat rumah, takkan nak pakai khuf juga kan. Kat luar takkan nak pakai khuf. Jadi susah nak diamal Malaysia. Tapi kalau kita dalam keadaan cuaca yang sejuk, ataupun kaki kita ni tak boleh kena air, jadi kita dibolehkan untuk menyapu khuf dengan syaratnya lah. Jadi perbuatan ini adalah ganti membasuh kaki ketika berwuduk. Hukum menyapu khuf ini adalah dibolehkan, diharuskan. Jadi dalilnya apa? Dalil harus menyapu khuf ini adalah berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalil hadis daripada Jarir bin Abdullah Al-Bujali radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda wa masaha 'ala khuffaihi." Maksudnya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi buang air kecil, kemudian baginda berwuduk dan menyapu bahagian atas kedua-dua khufnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kebiasaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ketika berwuduk, dia membasuh kakinya.
Tapi dalam sesuatu masa, Jarir bin Abdullah Al-Bujali radhiyallahu anhu ini, apabila dia tengok Rasulullah SAW, dia keluar daripada tandas. Maka dalam keadaan seperti itu, dia mestilah hadas kecil. Kemudian dia nampak Rasulullah SAW ini berwuduk. Berwuduk macam biasalah. Tetapi dekat part kaki tu, dia tak tanggal khuf itu. Balah dia ambil air dan dia sapu ke atas khuf itu. Jadi dalam keterangan daripada hadis ini menunjukkan bahawa menyapu khuf ini adalah dibolehkan, diharuskan. Jadi dibolehkan, akan tetapi dengan beberapa syarat. Syarat ni yang kita akan belajar pada malam ini. Jadi syarat menyapu kedua-dua khuf ini ada 5 syarat. Kalau kitab lain ada 3, untuk permulaan ada 3. Tapi dalam kitab Fiqh Manhaji ini mengatakan ada 5 syarat ketika mana hendak menyapu kedua-dua khuf ini. Kalau tidak menepati 5 syarat ini, tidak boleh untuk menggunakan khuf. Tidak dibolehkan berwuduk dengan menyapu khuf. Jadi yang pertama adalah apabila hendak memakai khuf, kedua-duanya dipakai setelah sempurna wuduk. Jadi bila kita nak memakai khuf, sebelum itu kita hendaklah dalam keadaan suci. Bila mana kita ada hadas besar, ataupun dalam keadaan janabah, ataupun dalam keadaan haid dan nifas, dah setelah kering daripada suci haid dan nifas, di dalam keadaan hadas besar. Di dalam keadaan ini dia perlulah mengangkat hadas besar dengan mandi wajib terlebih dahulu. Dan berwuduk, kemudian baru boleh memakai khuf. Ataupun seseorang itu dalam keadaan hadas kecil. Hadas kecil seperti kentut, ataupun setelah bangun tidur, ataupun melakukan sebarang perkara yang membatalkan wuduk, maka dia perlu berwuduk dulu. Barulah boleh memakai khuf ini. Maknanya setelah sempurna wuduk, setelah dalam keadaan yang suci, maka di situ barulah dia boleh memakai khuf. Kalau dia dalam keadaan hadas, maka tidak boleh untuk menyapu khuf. Boleh memakai khuf, tapi bila masuk waktu sembahyang lain, kemudian di dalam keadaan hadas, maka dia perlu menanggalkan khuf itu, membasuh kaki macam biasa. Tapi kalau nak menyapu khuf ketika berwuduk dan juga seterusnya hendak sembahyang, maka di situ sebelum nak memakai khuf itu, dia perlu membersihkan dirinya. Perlulah bersuci dengan berwuduk ataupun mandi wajib. Itu adalah syarat yang pertama. Hal ini berdasarkan hadis daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, katanya, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fa'ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain famasaha alaihima. Maksudnya, aku ni siapa tadi? Aku ini adalah Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Al-Mughirah ini ketika mana dia bermusafir bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu aku tunduk untuk menanggalkan kedua-dua khufnya. Jadi Al-Mughirah ini, kalau kita tengok sejarah sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, kalau kita tengok sahabat ini sangat berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dalam keadaan sejuk, dia sanggup ambil air dekat luar dan juga untuk dihidangkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berwuduk, menyediakan air untuk Rasulullah berwuduk. Dan juga ada yang dalam kisah ini dia menanggalkan kedua-dua khufnya, kedua-dua khuf Rasulullah SAW. Dia berbakti kepada Rasulullah SAW. Jadi baginda bersabda, biarkan, jangan cabut khuf tersebut. Aku memakainya ketika suci. Maknanya sebelum aku pakai khuf ini, aku dalam keadaan suci daripada hadas. Jadi perlu baginda menyapu bahagian atas kedua-duanya. Dan ketika mana Nabi Muhammad SAW ini hendak berwuduk, dia bukan pada kebiasaannya dia membasuh kaki, tapi dia menyapu ke atas khuf tersebut. Jadi perkara ini dibenarkan.
Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi itu adalah syarat pertama. Seseorang itu kalau hendak memakai khuf, dia perlulah bersuci terlebih dahulu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua ialah kedua-duanya mestilah menutupi kesemua bahagian kaki yang wajib dibasuh. Wajib dibasuh ini ketika berwuduk lah. Ketika nak membasuh kaki, kan daripada hujung kaki hingga ke buku lali itu. Jadi macam tu juga khuf. Dia perlu menutupi, khuf itu perlu menutupi semua bahagian yang wajib dibasuh itu. Mana tak ada lubang-lubang macam kasut crop ataupun sandal. Sandal itu bukan khuf. Kerana apa? Kerana syarat dia mestilah kedua-dua khuf itu mestilah menutupi seluruh kaki tersebut hinggalah ke buku lali. Maknanya tak ada lubang-lubang besar-besar. Ini kerana kedua-duanya tidak dinamakan khuf kecuali dalam keadaan demikian. Itu adalah khuf. Jadi yang pertama, syaratnya mesti kepada seseorang itu. Seseorang itu perlulah bersuci ketika hendak sebelum nak memakai khuf. Syarat yang kedua terdapat pada khuf tersebut. Khuf tersebut mestilah menutupi seluruh bahagian kaki hingga ke buku lali. Tak ada lubang, tak ada yang koyak-koyak, tak ada yang terhakis dan sebagainya. Itu syarat yang kedua. Manakala syarat yang ketiga, hendaklah kedua-duanya hendaklah kalis air kecuali pada jahitannya. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga ini mestilah kasut itu tidak boleh ditembusi oleh air. Ini yang saya katakan tadi. Stokin, sebab apa dia tak boleh? Walaupun dia menutupi seluruh kaki tu. Kerana apa? Stokin ini boleh ditembusi oleh air. Jadi nak cari khuf ini, carilah khuf yang tidak boleh ditembusi air. Kecuali pada jahitan itulah. Kerana apa? Mazhab Syafi'i mengatakan walaupun jahitan itu sikit ada lubang pakai jarum, tapi kalau kita masuk air betul-betul, dia akan masuk sikit-sikit air itu dimaafkan. Itu dibolehkan. Tetapi kalau bahagian selain daripada jarum jahitan itu, seperti apa yang terdapat pada atas ataupun tapak kaki khuf itu, maka kat situ kalau boleh ditembusi air, maka tidak sah lah. Maka tidak boleh dijadikan barang tersebut sebagai khuf. Nak cari khuf ini, perlulah air itu tidak boleh menembusi khuf tersebut. Kalau boleh menembusi, ia bukannya lah khuf. Maka tidak boleh menggunakan khuf tersebut untuk menyapu ke atas stokin contohnya. Stokin itu kalau kita sapu khuf, contoh kita nak buat menyapu ke atas stokin itu, maka tidak sah lah wuduk tersebut. Dia khuf ini mestilah air itu tak boleh menembusi benda tersebut, khuf tersebut. Jadi itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah kedua-duanya mestilah kukuh dan tahan lasak hingga boleh dipakai berjalan selama sehari semalam bagi orang yang bermukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir. Jadi ini adalah syarat yang keempat. Syarat yang keempat terdapat pada khuf tersebut. Khuf tersebut mestilah yang kukuh, kuat, ataupun yang tahan lasak, yang mana sehingga kalau kita berjalan kaki dengan menggunakannya, maka di situ tidak koyak, tidak ada lubang kalau kita pakai benda khuf tersebut. Jadi bila mana, macam mana kita nak tahu barang itu kukuh ataupun tahan lasak? Maka di situ hendaklah, maaf saya semua sikit. Jadi nak menyapu khuf, dia perlulah tahan lasak dan kukuh. Jadi bila mana seseorang itu nak memakai khuf, dia kena tahu, kena membuat andaian bahawa khuf ini kukuh dan tahan lasak. Jadi ulama mengatakan macam mana kita nak tahu bahawa khuf ini kukuh ataupun tahan lasak? Jadi para ulama mengatakan, tengok kepada diri kita sendiri. Kalau diri seseorang itu orang yang mukim, iaitu sehari semalam, maka khuf itu mestilah boleh tahan lasak ataupun kukuh
sehingga sehari semalam bagi orang yang bermukim tersebut. Jadi jika seseorang itu orang yang bermusafir, maka orang yang tak musafir itu dibenarkan selama 3 hari 3 malam untuk memakai khuf tersebut. Jadi khuf tersebut mestilah tahan nasak dan kukuh jika dia berjalan selama 3 hari 3 malam. Adakah terdapat kerosakan? Kalau ada kerosakan, khuf tersebut tidaklah kukuh, maka tidak boleh dijadikan khuf. Kerana apa? Syarat memakai khuf ini adalah mestilah tahan lasak, mestilah kukuh khuf tersebut. Jadi dia bergantung kepada seseorang itu sama ada dia bermukim ataupun dia bermusafir. Jadi contohnya, seseorang itu bermukim, dia duduk kat rumah sahaja. Dia duduk kat rumah, dia tak keluar pergi mana-mana pun. Jadi dia saja-saja nak memakai khuf. Tak mengapa, dibolehkan. Dibolehkan untuk memakai khuf. Jadi bila mana seseorang itu nak memakai khuf, dia berwuduk dulu. Mana dia dalam keadaan bersih, bersuci, kemudian dia memakai khuf. Bila nak memakai khuf, dia tengok khuf itu dia tengok kalau khuf tersebut tak tahan nasak. Kalau dia buat andaian, kalau aku berjalan selama sehari semalam berterusan, contohnya kalau seseorang itu berjalan selama sehari semalam, tolak makan dan minum, contohnya makan minum 1 jam, ataupun nak berehat dalam lebih kurang sejam, ataupun tidur lebih kurang 5 jam kalau kita dalam keadaan musafir berjalan sehari semalam. Jadi tolak-tolak tu lebih kurang 15 jam. Contohnya dalam sehari itu kita berjalan 15 jam. 15 jam berturut-turut tanpa henti. Kalau kita berjalan, adakah khuf itu rosak? Kalau khuf itu rosak, walaupun dia duduk rumah, khuf itu tidak boleh dipakai ketika di rumah. Ini andaian, macam mana nak tahu khuf itu boleh dipakai ke tidak? Khuf itu kuat ke tidak? Bila mana seseorang itu berjalan selama 15 jam sehari semalam, adakah khuf itu rosak? Adakah khuf itu rosak? Kalau rosak, kalau kita tengok ini cepat rosak ni, maka tak boleh memakai khuf walaupun kita duduk di rumah. Walaupun kita duduk di rumah. Jadi kita kena cari khuf yang lebih kuat dan kukuh dan tahan nasak. Itu bagi orang yang bermukim. Manakala bagi orang yang bermusafir, dia kena cari khuf yang boleh tahan nasak dan kuat, yang mana kalau kita berjalan selama 3 hari 3 malam, khuf itu tidak rosak. Contohnya 15 kali 3, 45 jam. Jadi kalau seseorang itu berjalan selama 45 jam tanpa henti, tadi dia tengok 45 jam kuat ke tak kalau kita berjalan selama 45 jam. Kalau 45 jam itu rosak, maka seseorang yang bermusafir itu tak boleh memakai khuf tersebut. Tak boleh memakai khuf tersebut. Jadi dia bergantung kepada si pemakai tersebut, sama ada dia bermukim ataupun bermusafir. Jadi orang yang khuf itu kuat selama, kalau berjalan sebulan pun tak apa. Jadi orang yang bermukim ataupun orang yang bermusafir boleh memakai khuf tersebut. Tapi kalau khuf itu bertahan selama sehari semalam, kalau kita berjalan berterusan, maka orang mukim sahajanya boleh pakai. Orang yang bermusafir tak boleh pakai. Jadi orang yang bermusafir ini boleh kena cari khuf yang boleh bertahan selama 3 hari 3 malam. Jadi khuf itu mestilah kuat dan juga mestilah kukuh. Jadi jika seseorang itu mencari khuf yang boleh bertahan sehari semalam, jika berjalan jauh, dia tahu bahawa khuf itu kuat, dia memakainya pada ketika itu. Jadi bermulanya tempoh itu dia memakai khuf, kemudian sehari semalam, selepas selesai itu dia nak pakai khuf itu balik. Boleh ke tidak? Jawapan dia boleh. Kerana apa? Kerana khuf itu dia sekadar andaian sahaja, nak tahu kuat tak kuat, tengok sehari semalam itu. Kalau tak kuat, maka tidak boleh dijadikan khuf. Walaupun orang yang memakai khuf itu memakainya selama setahun. Maknanya sehari semalam, lepas sudah tanggal balik, dia bersuci balik, kemudian dia memakai khuf balik selama setahun, walaupun tiada kerosakan, maka di situ boleh memakainya. Boleh memakainya. Jadi ini adalah syarat yang keempat.
Kedua-duanya mestilah kukuh dan tahan dasar hingga boleh dipakai berjalan selama sehari semalam bagi orang yang bermukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir. Itu yang keempat. Manakala yang kelima adalah kedua-duanya mestilah suci. Kedua-duanya mestilah suci sekalipun diperbuat daripada kulit bangkai yang disamak. Sebagaimana dalam perbincangan yang lalu, kulit bangkai yang disamak adalah suci. Jadi syarat yang kelima ini yang terdapat pada khuf itu mestilah suci. Kalau tak suci, tak boleh pakai. Kalau khuf itu diperbuat daripada kulit babi ataupun anjing, tak boleh pakai khuf tersebut. Tapi kalau pakai kulit selain babi dan anjing, boleh. Boleh dibolehkan jika kulit bangkai itu telah disamak. Kalau tak samak, dia bangkai, dia adalah najis. Tapi kalau bangkai itu telah disamak, maka ia adalah suci. Maka boleh pakai khuf itu dengan kulit tersebut. Contoh kulit buaya, dah tanggal jadi bangkai. Jadi tak boleh pakainya, melainkan sekiranya kulit bangkai buaya itu disamak terlebih dahulu, barulah boleh dipakai. Dan juga khuf itu mestilah suci dan tidak terkena najis. Mutanajis. Maknanya khuf itu bukanlah najis dan tidak terkena najis. Najis wa mutanajis. Jadi kedua-duanya itu jika terkena najis pada khuf tersebut, dia perlulah menyucikannya terlebih dahulu, barulah boleh pakai. Dan dalam keadaan memakai khuf itu, mestilah khuf itu dalam keadaan bersih dan juga suci. Kalau tak suci, maka tidak boleh untuk memakai khuf ataupun menyapu khuf ketika berwuduk. Jadi cukup sekadar ini saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita telah belajar berkenaan dengan pengertian khuf ataupun hukum menyapu khuf, dan juga kita telah belajar syarat menyapu dua khuf ini. Syarat menyapu khuf ini, mestilah khuf itu kuat, mestilah khuf itu boleh menutupi seluruh kaki hingga ke buku lali, mestilah khuf itu tidak boleh ditembusi air. Maknanya dia kuatlah. Dan juga pemakainya itu juga perlulah mengambil wuduk, perlulah bersuci sebelum memakai khuf. Itu adalah syarat-syarat apabila hendak menggunakan aplikasi rukhsah yang dibenarkan oleh Allah SWT ini ketika hendak berwuduk. Jadi insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar pula berkenaan dengan tempoh menyapu khuf, bila tempoh bermula dan juga cara menyapu khuf. Jadi cukup sekadar ini sahaja. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, yang baik itu datang dari Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah SWT. Aku ni qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Bismillah.